Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim. Billahi ta'ala al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma wa fahma ya kashifal mushkilat ikshifil hujub 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani hatta nattali' 'ala khafiyati hadhihi al-masail wahfizna min al-khata'i wad-dhalal. فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة والرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يعني مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir edisi Rumi, muka surat 8 insyaAllah. Keduanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertamanya dulu mengucap 2 kalimah syahadat. Yang keduanya sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu yang dimaksudkan di dalam rukun Islam ini ialah sembahyang yang didirikan berbetulan mengikut ilmu pengetahuan tentang solat. Sembahyang yang didirikan syarat-syarat dan rukun-rukun. Sembahyang yang didirikan dengan ilmu. Keringkasnya solat ni, tapi sebenarnya yang ilmu yang melibat ataupun ilmu yang terlibat di dalam meluluskan sembahyang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu adalah banyak. Contohnya dalam solat melibatkan perihal bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Melibatkan perihal bersuci daripada najis, cara berwuduk, cara mandi wajib, cara membasuh najis. Contohnya dalam syarat-syarat sah sembahyang, kita mesti suci daripada hadas besar, hadas kecil. Jadi nak sucikan diri kita daripada hadas besar, kena pandai mandi wajib. Nak mandi wajib kena guna air yang bagaimana pula? Kerana air itu ada macam-macam. Jadi nak kena belajar bab air pula dalam fiqh sana. Kalau tak ada air nak buat macam mana pula nak solat? Kena tayamum. Tayamum macam mana pula? Nak kena belajar tayamum pula. Dan apa dia rukun-rukun sembahyang? Sembahyang yang ada rukun. Kita tak boleh nak buat sendiri. Tak boleh nak reka-reka undang-undang sendiri dalam sembahyang. Kena ikut undang-undang seperti mana yang dah diajarkan oleh Al-Imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab kita ni orang yang bermazhab Syafi'i, maka kena belajar cara sembahyang di sisi mazhab kita Syafi'i. Bukan sekadar itu, akidah kita mesti betul dalam solat.
bukan sahaja dalam solat. Maknanya sentiasa kena memiliki akidah yang betul, kerana mereka yang tidak memiliki akidah yang betul itu dipanggil tidak beriman, kafir, na'udzubillah. Maka bagaimana dengan solatnya kalau dia tak beriman dengan Allah? Kena pastikan pula akidah kita betul. Di situ perlu pula, wajib pula belajar ilmu tauhid. Lepas tu wajib pula kita mendirikan solat ni dalam hal keadaan hati kita suci, bersih daripada sebarang penyakit yang dibenci oleh Allah, ujub, riya, takabbur, sum'ah, dan macam-macam lagi. Yang mana wajib ikhlas. Nak tahu cerita pasal ikhlas kena ngaji tasawuf pula. Jadi bukan main sembahyang je. Bukan main sembahyang je. Itu kalau kita melibatkan diri dengan sembahyang berjamaah, wajib pula belajar tata cara, adab-adab sembahyang berjamaah, syarat-syarat qudwah, apa syarat kita nak mengikut imam macam mana, jadi makmum masbuk, muwafiq bagaimana, kalau jadi masbuk apa undang-undang dia, jadi muwafiq apa undang-undang dia. Makna bukan mudah yang nama sembahyang. Tapi kebanyakan kita sembahyang dengan tak belajar agama. Sembahyang tapi tak belajar. Apa jadi dengan sembahyang kita? Tak sah. Sekali pun sembahyang tapi tak sah. Nabi suruh kita sembahyang seperti mana yang kita lihat ataupun yang kita tahu Nabi sembahyang. Maka hadis itu dah diuraikan oleh ulama-ulama. Maknanya ringkas daripada itu, kena sembahyang dengan ilmu. Berapa banyak orang yang sembahyang tapi auratnya tak ditutup dengan betul. Berapa banyak orang yang solat rukun qauli dibaca dengan tidak betul. Macam-macam lah. Jadi bukan sekadar rukun Islam ni disuruh baca begitu. Ucap kelima syahadah, sembahyang 5 waktu. Itu siapa-siapa pun boleh baca. Nak menghayati tu, nak menyempurnakan rukun-rukun Islam ni, sebab tu disuruh belajar. Dengan tak belajar takkan sempurna rukun Islam ni. Mengucap 2 kalimah syahadah, sangkut paut dengan akidah, pegangan kepercayaan kita kepada Allah, mengaku Allah Tuhan. Bagaimana nak mengaku Allah tu Tuhan? Kepercayaan yang bagaimana yang kita nak letakkan pada Allah? Jadi macam-macam nak kena belajar. Tauhidnya. Sebab tu fardu ain ni tak boleh tinggal. Fardu ain tak boleh tinggal. Sebab dia bersangkut paut dengan nak meluluskan amal ibadah kita. Keikhlasan. Kalau kita beribadat walaupun cukup syarat rukun tapi tak ada ikhlas dalam sembahyang kita, tak layak nak diberi pahala. Tak layak nak dapat pahala. Kalau sekadar sembahyang kita dah betul, rukunnya, syaratnya, tapi hatinya tak ikhlas, tak layak pun dapat pahala sekalipun kita buat. Cuma tulis sembahyang je lah, markah tak dapat. Bagi yang dah dapat markah pula, jangan seronok. Sebab markah tu, pahala tu belum tentu boleh bawa balik dalam kubur lagi. Kerana pahala-pahala tu ada musuh dia. Ada musuh-musuh yang merosakkan pahala amal yang kita dah buat, iaitu penyakit-penyakit hati itu. Sebab tu nak kena belajar tasawuf pula. Okey, habis. Tu rukun yang kedua daripada rukun Islam, iaitu sembahyang 5 waktu. Maka kena belajar lah. Belajar fiqh. Cara-cara sembahyang. Orang perempuan macam mana, orang lelaki macam mana. Kena belajar. Bab mandi wajib, bab ambil wuduk, bab tayammum. Jangan nak belajar tauhid je fiqh tak nak belajar. Jangan nak belajar fiqh aja tauhid tak nak belajar. Jangan nak belajar tasawuf aja, tauhid fiqh tak nak belajar. Jangan nak belajar Quran aja, fiqh tauhid tak nak belajar. Empat ilmu tu wajib kena belajar. Kemudian ketiganya, jadi nak tahu huraian ni belajar fiqh lah. Sini kita bukan nak belajar fiqh, nak belajar tauhid. Ni sambil-sambil lalu. Maka sambil-sambil lalu tu kita sapalah. Tertegur lah. Maknanya jangan kita ingat, semayang 5 waktu, aku dah semayang. Rupa-rupanya belum lagi. Belum lagi mendirikan sembahyang yang disuruh oleh Allah. Buktinya mana?
Buktinya semayang kita belum sempurna ni sebab kita masih lagi berseronok buat dosa, buat maksiat. Sebab Allah janji dah semayang tu akan mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita dah semayang puluh tahun, betul? Kita dah semayang puluh tahun, tak tahulah berapa ratus ribu rakaat dah kita semayang. Tapi berdengki dengan orang macam biasa, berdendam dengan orang macam biasa, bersangka jahat dengan orang macam biasa. Ini perbuatan keji. Kenapa ada pada diri kita orang yang semayang? Silap-silap kita punya perangai lebih huduh, lebih teruk daripada orang tak mengaji. Jadi tak ada beza pun. Cuma pada zahir orang kata kita baik, pada zahir orang kata kita bagus mengaji, rajin semayang. Tapi perangai sama 2 kali 5 dengan orang tak mengaji. Betul? Jadi apa beza kita mengaji? Kita mengaji sebenarnya untuk apa? Untuk seronok-seronok supaya orang kata kita orang mengaji, supaya orang hormat kita. Dah, bukan tu. Sebab tu betulkan niat kita. Belajar sebab nak ikut benda betul. Nak tahu benda salah, nak usaha tinggal. Ni mengaji mengumpat tak berhenti macam biasa. Duk soal selidik, cari salah orang, cari dosa orang, cari maksiat orang. Mengaji ni cerita yang mengaji tu, yang tak mengaji macam mana? Yang mengaji ni, yang sembahyang ni, yang bangun qiyamul lail ni, tapi perbuatan masih macam tu. Itu menunjukkan sembahyang kita belum berkualiti lagi. Sebab kita tak dapat lagi apa yang Allah janji. Allah janji dia kan, sembahyang tu akan mencegah seorang daripada perbuatan keji, mungkar, makna dosa, maksiat, sama ada zahir ataupun batin. Maka di situ kita kena usaha baiki lagi. Tengok mana salah kita, mana silap kita, mana yang tak sempurna dalam solat kita. Belajar. Gaji mengumpat gaji. Tak ada faedah. Sungguh kan? Kena ngaku lah. Tak ngaku pun, kalau tak ngaku tu nama ada penyakit hati kita. Makna tak nak merendah diri, sombong, berasa baik, berasa bagus, padahal hati kita banyak masalah. Kita hebohkan nak cari penawar penyakit yang zahir. Tapi penyakit batin kita tak heboh nak berubat. Kalau sakit gigi, sakit kepala, kita risau bila nak elok. Aduh. Resah gelisah kita bila nak elok sakit kaki ni. Tak pernah pun kita risau bila aku nak berhenti daripada bersangka-sangka jahat dengan orang. Bila aku nak berhenti daripada berdengki dengan orang, berdendam dengan orang ni. Bila aku nak berhenti, sampai bila aku nak jadi macam ni. Patut kena fikir macam tu. Habis. Tu iklan. Kemudian yang keempatnya berpuasa, yang ketiganya memberi zakat. Jadi orang yang terlibat dirinya dengan zakat, kenalah ada ilmu. Kena ada ilmu tentang zakat. Jadi zakat ni pun amal, ibadah. Jadi nak kena ada ilmu. Dalam fiqh pun cerita pasal zakat. Zakat apa? Ada berapa jenis zakat? Bila waktu wajib keluar, macam mana? Pada siapa nak bagi? Tu belajar zakat. Yang keempatnya daripada rukun Islam, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nak puasa pun kena ada ilmu, kena belajar buat puasa. Adakah berpuasa yang disuruh oleh Allah itu semata-mata sekadar memerintahkan kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, menahan diri daripada membuat perkara yang membatalkan puasa? Jawabnya tidak. Kerana puasa yang dituntut itu adalah Allah Ta'ala merintah kepada diri kita supaya menahan diri daripada membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Banyaknya kita hanya jaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Ada pun perkara yang membatalkan pahala puasa kita tak jaga. Yang mengurangkan pahala puasa kita tak jaga. Kita hanya tak nak makan, tak nak minum sebab nanti tak nak memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka sebab nanti batal sembahyang. Batal puasa kita. Tapi kita tak menjaga perkara yang membatalkan atau mengurangkan pahala puasa dia dah aurat. Pergi pasar Ramadan, meniaga di pasar Ramadan tak tutup aurat. Puasa puasa mengumpat. Dah macam mana?
Itulah tandanya kita berpuasa tanpa ilmu. Kita tak ada ilmu. Kita dengar puasa, kita pun puasa kan. Tapi kefahamannya tak ada. Akibatnya kita lah yang rugi dunia dan akhirat. Kenapa rugi kat dunia? Sebab amal yang kita berpenat-penat buat tadi tak laku di sisi Allah. Tak laku pun, kita hanya penat. Pahalanya tak dapat. Itulah rugi orang tak belajar. Di antara golongan yang menyesal nanti di hari kiamat, orang yang tak nak belajar agama waktu hidup atas dunia. Sebab apa dia menyesal? Sebab amalnya semua tak diterima oleh Allah. Amalnya semua rosak. Kemudian dan kelimanya, menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Tapi dalam bab haji, bab umrah ni kita tak risau. Banyak orang belajar. Penuh masjid, penuh surau, penuh dewan, sampai rela duk jaga kereta punya banyak. Datang kursus haji. Betul? Kursus mayang ada penuh macam tu. Tak minta maaf. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semayang tak keluar duit. Sebab semayang tak keluar duit. Haji umrah keluar duit. Kena kumpul bertahun-tahun, keluar duit KWSP, keluar duit macam-macam lah. Jadi kita fikir ni kalau tak sah ni, rugi, duit dah banyak keluar. Dia fikir je tu. Jadi kena belajar, kena pergi kursus haji, kursus umrah. Kena pergi kursus haji, kursus umrah. Takut tak sah. Betul lah. Tapi sayangnya dia risau bab haji umrah je. Bab amal lain dia tak risau. Mentang-mentanglah amal lain ni tak perlukan belanja yang besar. Jadi tak payahlah belajar. Kalau rugi pun tak rugi pun duit. Semayang tak sah pun tak rugi duit. Dia fikir macam tu. Sungguh Kita tengok mana-mana haji umrah, kursus ramai. Sanggup ambil cuti kerja dan macam-macam lagi. Ada orang sanggup ambil cuti kerja nak pergi belajar berdoa ni? Mana ada? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Yang adanya jawapan apa? Tak ada masa, tak ada waktu, sibuk. Itulah dia. Tapi haji umrah pandai pula. Tahu pula takut tak sah. Sebenarnya bukan takut tak sah, takut rugi duit banyak keluar tadi. Rotan sikit dah. Jadi faham sikit bab ibadat. Ibadat yang keluar duit, takut tak sah. Ibadat yang buat senang-senang free, tak payah belajar lah, tak apa. Allahu Akbar. Itulah pandangan kita tentang agama. Kita pandang lekeh, pandang remeh, pandang rendah. Sebab tu nanti Allah merendah-rendahkan kita di hari kiamat. Sebab kat dunia ni kita merendah-rendahkan perihal ibadat. Kemudian katanya musannif, yang kelimanya, menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Sabda Nabi SAW, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadana, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dibinakan pekerjaan, didirikan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara ni. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Nak bersaksi Tuhan tidak ada Tuhan melainkan Allah tu kena ada kefahaman lah. Kena ada kefahaman. Sebab itulah wajib kita mengenal Tuhan tu. Sebab kita nak menyaksikan dia saja Tuhan, tak ada yang lain. Kenapa dipanggil dia Tuhan? Kerana dia ada sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Apa sifat ketuhanan? Tu yang kita nak belajar lah. Kenapa dipanggil Tuhan? Sifat Tuhan ni bagaimana? Sifat makhluk macam mana? Dan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu dan mendirikan sembahyang di waktu, maksudnya, dan mengeluarkan zakat dan berpuasa di dalam Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Maka nyatalah daripadanya, makna daripada keterangan di atas tadi, perkara yang bersangkut paut dengan rukun iman tadi, bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut, mana-mana orang lah, tak kira lelaki ke perempuan, tua muda, apa bangsa, dia tak buat kelima-lima ni, bahkan dia pilih-pilih, sedangkan dia berkuasa nak buat kelima-lima tu, maka mereka itu, makna mereka orang yang tak buat, tak mendirikan 5 rukun Islam tadi, orang tu, mereka tu tidak ada asas, makna tak ada tiang, tak ada tunjang, tak ada pemancang pada agama Islam. Makna pada diri dia,
Makna Islam yang ada pada diri dia tu tak ada tiang, tak ada pemancang, tak ada tunjang. Ibaratnya mana? Perumpamaannya orang yang tidak ada tunjang pada agama ni, perumpamaannya seperti binaan atau bangunan-bangunan yang tidak ada asas dan tidak ada tunjang. Bangunannya ada tapi tiangnya tak ada. Ada je rumah, dia buat rumah tapi tak ada tiang, rumah dia tak bertiang, maka tak tahan lama lah, tak teguh lah, tak kukuh lah rumah tu, tak bertahan lama lah, lama-lama roboh lah, lama-lama sengit-bengit lah rumah dia, sebab tak ada tiang. Dan ada juga rumah yang ada tiang tapi diri tiang tu sendiri tak berkualiti. Maksudnya dia bukan tak semayang, tapi semayangnya tak ada berkualiti. Jadi semayang ni tiang agama. Tapi oleh kerana sembahyang yang didirikan tadi itu dengan tak ada ilmu, ini yang saya maksudkan tiang yang tak berkualiti. Apa jadi pada rumah tadi? Sekalipun ada tiang, tapi tiang dia pun sendiri reput dah. Tiang dia itu sendiri tak dipakai dah. Samalah cerita dengan tak ada tiang tadi. Maknanya orang yang sembahyang dengan tak ada ilmu, maknanya tiang agama dia tu tak ada kualiti lah. Maka bergoncanglah, bergoyanglah bangunan dia tadi, Islam yang ada pada diri. Sebab tu kita tak pelik orang yang dah duduk dalam Islam lama akhirnya murtad, keluar agama Islam. Dulunya semayang, dulunya mengaji, tapi keluar jadi murtad. Sebab apa jadi macam tu? Sebab Islam yang ada pada diri dia tak kuat. Tak kuat pun. Kalau kuat, mustahil dia nak keluar ataupun nak membuat benda-benda yang merosakkan Islam. Sebab apa boleh jadi rosak Islam dia? Sebab tak kuat lah. Boleh jadi pada semayang dia, boleh jadi pada puasa dia, boleh jadi pada pegangan dia kepada Allah tadi tak kuat. Itu na'udzubillah. Kena pastikan tiang-tiang tadi tu didirikan dengan betul. Sembahyang yang betul, puasa yang betul, pegangan dan kepercayaan pada Allah yang betul, insya-Allah teguhlah Islam tadi. Itu dalam bentuk diri kita, pada diri kita, dalam keluarga kita pun macam tu. Macam mana kita nak meneguhkan agama yang ada dalam keluarga kita? Kena dirikanlah 5-5 ni. Bagi yang berkemampuan, bagi yang berkewajipan. Jadi kalau macam zakat tu tengok orang lah, tak semua orang. Haji pun tengok tak semua orang. Mana selain daripada tu. Dalam bentuk masyarakat macam tu. Dalam bentuk masyarakat, macam mana kita nak memperteguhkan, memperkuatkan agama Islam dalam bentuk masyarakat yang besar? Makna kena buatlah masyarakat ni. Sebab tu pemerintah kena ambil berat benda ni. Jangan ambil berat pasal apa? Pasal pembangunan ekonomi je. Jangan dalam waktu ucapan cerita pasal ekonomi pembangunan tak sentuh pasal ibadah. Tu tanggungjawab dia. Ni cakap umum. Bukan kata pemerintah mana, Amerika ke Australia, New Zealand ke, masuk belaka. Pemerintah faham? Bukan cerita pasal ekonomi je. Ni agama ni, biar sama naik lah. Jangan hebohkan ekonomi, tapi dalam perihal maknanya kekuatan agama dalam masyarakat tak ada ambil peduli. Banyak yang tak semayang, banyak yang dedah aurat, banyak yang tak mengaji, sedangkan dia ada kuasa boleh membuat hukum ataupun denda-denda untuk orang yang melanggar perintah Allah. Tu kuasa tu, guna kuasa tu. Kuasa ni, gila kuasa ni sekali dengar benda yang dicela oleh Allah. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita gila kuasa dengan niat yang betul, maka ia dipuji oleh Allah. Saya nak sangat jadi Ketua Menteri Melaka. Contohlah, contoh. Tapi saya tak ada calon pun. Nak sangat. Jumpa orang ke mana? Aku tak nak sangat jadi Perdana Menteri. Orang kata, mana gila kuasa? Memang gila sungguh. Sebab apa? Saya nak ambil kesempatan sebab kuasa ni penting. Dengan ada kuasa kita boleh mengubah masyarakat. Yang tak nak solat, kita boleh ajak mereka solat dengan kuasa yang kita ada. Benda-benda tempat-tempat maksiat kita boleh kurangkan. Dan sebagainya. Ada pun kalau nakkan kuasa tadi kerana nak menghimpun harta benda dunia,
maka tu dicela oleh Allah. Tapi kalau niatnya betul nakkan puasa tu kerana nak mentaslih keadaan masyarakat yang jauh daripada agama supaya jadi dekat dengan agama, yang tak takut kepada Allah jadi takut kepada Allah, yang banyak maksiat mengurangkan maksiat, maka gila puasa tadi dipuji oleh Allah. Jadi tak salah nak gila puasa kalau kena niatnya. Tapi jangan niat je lah, kena buat. Jangan niat je, kena usaha laksanakan. Habis. Tu iklan juga. Kemudian katanya sebab ada orang kata gila puasa ni kita pandang negatif. Dah. Bukan macam tu. Islam ni boleh semua. Cuma tempat-tempat dia tu kita tak tahu. Boleh dia nak gila puasa kena tempat macam tadi, boleh. Tak haram, tak salah pun. Kalau tak kena dicela oleh Allah. Macam tu. Kemudian katanya musannif lagi. Mudah-mudahan kita doa yang baik-baik lah. Doa yang baik-baik. Bila orang atas-atas tu bertakwa, kita senang Kalau orang yang atas-atas tu orang jenis tak takut pada Allah, susahlah kita. Macam suami tak takut pada Allah. Suami tak takut pada Allah, suami tak suka agama, anak bini suka agama. Kan kesusah. Sebab dia ketua nak keluar pergi belajar kan sepak terajang kita kan. Dah dia tak suka. Nak pakai pakaian tutup aurat dia tak suka. Nanti kawan-kawan kawan-kawan cela dia, apa bini kau ni pakai macam orang zaman dulu. Jadi dia tak nak. Dia tak suka. Tapi kalau suami kita suka agama, makna anak bini mudah nak dekat dengan agama. Sebab yang atas ni sukalah. Tapi kalau yang atas ni tak suka, susahlah. Susahlah. Samalah macam pemimpin ni, kalau jenis pemimpin tak suka agama, kita yang bawah ni suka agama, suka ibadat, susah juga kita. Faham tak faham? Cuba faham. Demikianlah, tak kisahlah siapa-siapa pun, naknya suka agama je. Tak kisahlah warna apa, saya tak cakap warna apa. Tak kisah mana-mana yang jadi pemimpin, biar dia orang yang suka agama. Warna ungu ke, warna purple ke, lambang kayak ke, lambang apa ke, ikutlah. Ikutlah. Macam-macam lambang, ikutlah. Nampak lambang apa, asalkan betul. Kemudian katanya musannif lagi, demikianlah menjadi runtuh agama. Runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Jadi sini kita boleh dapat jawapan kenapa agama dalam negara kita ni jadi lemah, jadi runtuh, jadi rosak. Sebab ramai yang tak solat, ramai yang tak buat benda-benda ni. Itulah tadi guna kuasa dia buat benda. Ada kan ada. Nampak orang tak tutup aurat, nampak orang tanya tu imam, hari ni siapa tak datang kuliah, minggu ni siapa tak datang belajar fardu ain, siapa tak datang solat Jumaat, masukkan penjara, dudukkan penjara. Jadi lama-lama dia buatlah dengan terpaksa, biarlah dengan terpaksa pun. Mudah-mudahan lama-lama dia insaf. Cuba buat macam tu, insya-Allah ada kebaikan. 5 tunjang tersebut akan mengingkari dengan lidahnya. Dan jikalau dengan selera sekalipun. Ada pun, ni rukun Islam ni tuan-tuan, kalau dia tak buat, dia tak mendirikan sembahyang, dia tak keluarkan zakat sedangkan dia berkewajipan, dia tak berpuasa di bulan Ramadan, dia tak pergi haji sedangkan dia berkemampuan. Kalau sekadar dia meninggalkan tetapi hatinya masih lagi beriman tentang perkara-perkara ni wajib ke atas diri dia, maka dia masih lagi Islam lah, dia masih lagi beriman. Tapi kalau dia meninggalkan solat, tak keluar zakat, tak nak berpuasa, tak nak pergi haji sedangkan dia berkewajipan, berkemampuan, serta dia beriktikad benda ni tak wajib, benda ni tak sebenar, benda ni tak betul, ataupun dia cakap terang-terang dengan lidahnya, sembahyang ni tak perlu, zakat ni tak perlu, zakat ni undang-undang yang zalim, yang tak sepatutnya, berpuasa Ramadan ni pun sebenarnya tak betul, contohlah dia cakap macam tu, maka secara terang-teranglah dia jadikan jadi kafir lah secara terang-terang. Kalau sekadar tak buat tapi hatinya masih beriman, maknanya dia beriman lah. Cuma dosa lah, dosa sebab dia tak buat lah. Tapi Islam lagi, tak rosak lagi Islam dia.
Yang rosak ni dia tak buat serta dia kata tak apa. Tak apa, tak sembahyang 5 waktu. Tu rosak akidah dah tu. Kalau dia kata tak sembahyang ni, aku tak sembahyang ni berdosa, aku tahu aku duduk dalam dosa ni, aku tak sembahyang ni, tak puasa ni aku tahu berdosa ni, makna dia masih lagi beriman lah tu. Kalau dia kata aku tak puasa sembahyang ni bukannya wajib pun, benda-benda tu bukan jadi kaya pun kalau sembahyang. Makin miskin lagi aku tengok orang sembahyang tu ada lah. Makin susah lagi tengok aku yang tak sembahyang ni. Apa nak semua dapat, makin maju makin kaya, projek semua menjadi. Jaga tu nama istidrak. Tu nama istidrak. Allah benci dah kita. Allah menyampah meluak dah dengan kita. Bila sampai satu peringkat Allah benci, Allah menyampah, Allah meluak dengan kita, Allah akan bagi apa yang kita nak. Tapi Tuhan empunya diri tak berasa. Tuhan empunya diri berasa seronok. Kononnya dia tu disayangi, dikasihi oleh Allah. Apa yang dia nak, dia dapat. Tapi tak, tu namanya istidraj. Allah benci dah. Allah benci dah. Ambil lah, nanti umban sekali dalam neraka macam tu ibarat. Ulama membuat perumpamaan istidraj ni macam kita bagi jagung pada ayam. Kalau hari-hari biasa kita bagi serenggam 2 je ayam. Siapa sini ada beli ayam, dia tahu lah. Apa tak beli ayam, dia beli ayam dah siap. Kalau orang beli ayam dia tahu lah. Lagi segenggam 2 je sampai berebut ayam. Bergaduh dia, berebut. Tapi tiba-tiba hari tu bukan main mewah lagi, setengah karung lambatkan jagung. Ayam pun pelik, mana kita punya Tuhan macam murah hati hari ni, sampai sampai tak habis makan kita. Bukan apa tu, nak sembelih. Tu perumpamaan yang ulama buat supaya kita mudah faham yang nama istidrak tadi. Bila Allah dah benci, Allah nak binasakan, Allah akan bagi sampai tak habis nak makan. Bukan tanda Allah sayang tu. Tanda Allah benci dah. Besok humban terus na'udzubillah. Tak semayang, tak mengaji, makin kaya, makin hebat, makin mewah, apa nak dapat, jaga tuan-tuan. Na'udzubillah. Istidrak ni berlaku pada orang kafir dan juga orang Islam. Bukan tanda Allah sayang tu, tanda Allah dah meluat benci dah. Kemudian katanya musannif, jadi tak boleh sekalipun dia cakap dengan selogo. Sekalipun dia cakap dengan selogo, dia mengingkari, dia kata tak wajib sembahyang tu. Niat dia nak bergurau je, rosak akidah dia. Jangan selogo-selogo. Selogo ni apa makna? Bukan si cilorok. Selogo ni makna bergurau lah, bergurau. Dia nak buat lawak-lawak, dia kata sembahyang ni bukannya wajib pun, makin sembahyang makin miskin. Niat dia nak selogo je, jadi kafir, na'udzubillah. Jangan buat main-main. Benda-benda akidah ni, benda-benda agama ni janganlah buat, nak buat lawak-lawak, janganlah. Bermula iman itu. Jadi sekarang harap dah faham dah apa itu Islam. Islam tu apa? Amalan zahir. Amalan zahir, tengok dia sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, mengucap. Tu kira Islam pada zahir. Islam atas dunia namanya. Bermula iman itu. Iman apa pula? Iman itu percaya hati. Ada pula yang menterjemahkan setuju hati. Percaya ni, iman ni percaya hati. Percaya, bila disebut percaya ni dia macam-macam kategori percaya syak pun percaya, zon pun percaya, waham pun percaya, yakin pun percaya. Jadi percaya ni ada macam-macam. Dah percaya yang macam mana yang nak diletakkan pada rukun-rukun iman ni ataupun pada Allah ni, percaya yang macam mana? Kita macam kita dengan kawan-kawan kita dengan mak bapak kita dengan suami kita dengan isteri kita dengan pemimpin kita dengan gaji kita percaya tak? Percaya tak? Percaya. Adakah 100% padu padat hati kita? Ada juga sikit-sikit ruang keraguan, kesangsian. Betul? Ni namanya zon. Ni bukan yakin, ni namanya zon. Zon pun percaya juga orang panggil. Tu jenis kepercayaan juga zon tu. Jadi zon ni contoh kepercayaan kita kepada sesama kita. Tu namanya zon, bukan yakin. 50-50 tu namanya syak.
pun jenis percaya juga. Kita ada kawan kita tu, kita dengan dia 50-50 lah. Bukan percaya semua dah. Sama timbang. Dia tu. 50-50. Percaya juga tu. Tapi namanya syak. Ada lagi seorang kawan tu, dia tu kalau cakap 10 benda, satu je aku percaya. Banyak tak percaya, sikit je percaya dia. Tu pun kepercayaan juga. Namanya waham. Syak, zon, waham. Ni tiga-tiga ni percaya. Faham? Kepercayaan. Satu lagi yakin. Yakin ni sepenuh hati, sebulat hati, sepadu hati. Sikit pun tak ada sebarang jenis kesangsian, keraguan di dalam hati. Itu namanya yakin. Yang yakin ni nak letak pada Allah ni. Bukan yang zon tadi. Bukan banyaknya lah, na'udzubillah. Ada orang dia zon pada Tuhan, dia zon. Bukan yakin pada Tuhan, zon. Buktinya dia pilih-pilih hukum yang datang daripada Allah. Yang ni dia terima, yang ni dia percaya, yang ni dia setuju, yang ni pada pendapat saya pada pendapat saya ni undang-undang ni macam tak berapa kena ni. Yakin ke tu? Tu nama yakin ke? Tu bukan yakin, tu nama zon. Makna dia zon pada Tuhan dia. Dalam bab iman ni, syak, zon, waham ni namanya kafir, tuan-tuan, na'udzubillah. Syak pada Allah, zon pada Allah, waham pada Allah ni kafir, na'udzubillah. Sekalipun zohirnya tadi sembahyang. Sebab itulah dulu kita kata tak semestinya sembahyang tu beriman. Kadang yang sembahyang ni, yang mulutnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, yang zon dengan Tuhan dia sendiri. Na'udzubillah. Itulah pentingnya ilmu pencerahan. Uraikan, terangkan supaya kita faham. Kalau tak kita salah faham, yang kita faham asalkan sembahyang dia beriman, asalkan puasa dia beriman. Tak, bukan begitu. Tak semestinya orang sembahyang puasa tu beriman. Sebab iman tu sini tadi, setuju hati. Setuju tak hati? Setuju semua ke setuju separuh? Ada tempat-tempat tak setuju. Tu nama tak beriman lah. Tu penting takrif ni, definisi ni, tuan-tuan. Menyalahi definisi ini tak beriman lah. Sebab dia kata iman tu percaya hati. Percaya tu dengan makna yakin hati ataupun setuju hati, sekalipun kita tak buat. Ni cerita iman je ni. Dia beriman je tapi dia tak buat. Contoh macam tadi, dia beriman semayang tapi dia tak semayang, tapi dia beriman, dia tak kafir. Daripada tadi sembahyang tapi tak nampak tak beza tu? Seorang ni tadi semayang cukup 5 waktu berjamaah, macam-macam. Semayang sunat tak tinggal, semayang qada tak buat. Punya rajin dia, tapi hatinya ada benda yang dia setuju, ada benda yang dia tak setuju. Makna hatinya tak terima daripada Allah tu. Walaupun semayang rajin macam tu, dia tak beriman hakikatnya dengan Allah. Bila dah tak beriman dengan Allah, makna Islam dia pun tak laku lah di sisi Allah. Islam dia tak laku pun cuma pada pandangan masyarakat dia Islam. Pada Allah dah. Sebab Islam di sisi Allah terhenti di atas betulnya iman. Waktu semayang, puasa, zakat, haji, kemudian hatinya pula setuju dengan segala perkara yang datang daripada Allah dan Rasul. Maka Islamnya laku di dunia, Islamnya laku di sisi Allah. Kenapa? Kerana hatinya beriman. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Yang seorang lagi tadi tak semayang, tak puasa, tapi hati setuju semua dengan hukum Allah. Cuma dia kata aku belum terbuka hati nak semayang, belum rajin nak semayang. Mana dia berdosa lah, sekalipun dia beriman. Tapi kalau dia mati dalam keadaan begitu, kena azab dah dulu. Tapi lambat laun nanti masuk syurga. Sebab apa masuk syurga? Sebab yang semayang tadi, semayang rajin tadi, tak masuk syurga sampai bila sebab apa? Sebab dia kafir di sisi Allah. Tu munafik tu kafir yang sembunyi. Munafik tu kafir yang
sembunyi, dia berolok-olok je. Boleh juga dikatakan demikian. Sebab munafik tu dia berlakon-lakon dengan cara hidup orang Islam, sedangkan hatinya tak percaya. Jadi munafik ni kafir. Munafik tu kafir, dia bukan Islam. Munafik tu kafir. Sebab tu jangan kita panggil kawan kita, "Oi munafik," jangan. Panggil kawan kita munafik, jangan. Munafik ni kafir. Tak kira lah orang Melaka ke orang mana. Orang Melaka ke orang mana tak boleh, kena jaga perkataan. Dah kalau macam tu, bolehlah Tok Imam, Tok Khatib kat Masjid Melaka ni, sumpah seranah dulu. Lahabau semua korang ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana Tok Khatib? Melaka tu. Boleh ke tak? Mana boleh. Tak boleh. Tak boleh. Yang suruh cakap macam tu hati yang tak elok. Kalau hati elok, perkataan dia elok. Sebab Nabi kata hati tu raja, yang memerintahkan rakyatnya mulut ni. Kalau raja ni elok, dia akan perintah mulut cakap elok. Betul. Betul. Tak kisah orang Melaka tak Melaka. Tak boleh. Dah adat je begitu. Bila adat menyalahi syariat tak boleh. Adat orang asli pakai macam Tarzan tu, bila dia dah masuk dalam Islam, nak kekalkan ke pakaian macam tu? Mana tu imam pakaiannya tu? Dia adat dia jadi dia orang asli dulu tu. Tak boleh. Tak boleh lah. Sebab pakaian tu tadi menyalahi syariat. Ada orang Melaka, ada orang Melayu kena pakai kebarung ketat-ketat. Bila dah masuk Islam, dah dekat dengan agama, boleh tak nak kekalkan pakaian macam tu? Tak boleh lah, menyalahi syariat. Pakailah kebarung yang longgau-longgau. Faham? Kemudian bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus. Mengaku putus ni makna jazam, tak berbolak-balik dah. Bila dia percaya Allah Ta'ala demikian, begitulah senang, susah, sehat, sakit, untung, rugi, mana tempat dia pergi, mana waktu dia duduk, begitulah pegangan dan kepercayaannya terhadap Allah. Tak berubah langsung. Tak ada angan-angan nak tukar pahaman lain, tak ada angan-angan nak tukar agama lain, tak ada na'udzubillah, tak ada, kosong. Mana putus hatinya dengan Allah, dengan Rasul. Itu namanya jazam yang putus. Adapun kalau orang tu sekarang ni dia yakin, dia percaya Allah, Tuhan, Muhammad, Rasul, Al-Quran tu benar, tapi dalam masa yang sama dia ada cadang-cadang macam nak tukar nanti. Bila-bila tengoklah akan datang macam mana keadaan, dia rasa macam ada cadang nak ubah pahaman ataupun kepada agama yang lain. Contoh, na'udzubillah, maknanya pegangan dia terhadap Allah dan Rasul tadi tak jazam sebab dia ada cadang. Maka dalam kitab Risalah Tauhid dia kata iman taklid. Iman dia ada dua jenis. Iman taklid. Iman taklid ni apa? Dia percaya pada Allah, dia percaya pada Rasul, tapi tiru. Dia ikut nenek moyang dia, ikut mak dia. Kenapa percaya pada Allah, percaya pada Rasul? Mak cakap macam tu, nenek cakap macam tu. Dia semata-mata tiru macam tu. Itu namanya iman taklid. Dah tu macam mana kedudukan orang yang memiliki iman taklid ni? Adakah sah imannya ataupun tidak? Maka kata ulama, taklid tu pula ada dua jenis. Satu taklid tadi kafir, satu taklid tadi sah iman. Taklid yang macam mana yang sah iman? Taklid yang sah iman tadi, sekalipun dia meniru perkataan datuk nenek moyangnya Allah, Tuhan, Muhammad, Rasul, dia percaya Allah Maha Kuasa, dia percaya Allah Ta'ala tu Maha Suci dari sebarang sifat kekurangan, dia percaya tadi semua semata-mata ditiru je. Dan hatinya jazam, tak ubah dah. Dia kata kalau seandainya datuk nenek moyangnya mengubah kepada pahaman dan pegangan yang lain, dia tetap dengan pegangan yang lain, yang ditiru tadi. Contoh macam kita lah kat sekolah dulu kan, kita biasa meniru kan? Kan ke tidak? Mesti ada meniru. Mesti ada meniru. Tak apalah tuan-tuan tak meniru. Contoh kita tiru. Kita tengok kawan kita, dia jawab soalan, dia right A, kita pun right A, kita tiru dia. Tapi dalam hati kita, kalau last minute kan dia raba balik, dia padam balik, dia ubah jawapan lain, mana aku tetap dengan A ni, aku takkan ubah. Kan biasa nak ubah jawapan bila saat-saat nak akhir kan.
Kan masa nak tamat kan kita padam, betul kan macam tu tak berguna. Tukar jawapan lain. Ada pun kita yang tiru tadi, kita kata sekalipun dia padam, dia ubah jawapan lain, aku takkan ubah, aku tetap dengan A yang aku tiru tadi. Itu namanya tiru yang jazam. Maka orang yang beriman macam ni tiru tapi jazam, sekalipun orang yang diikut dulu dah ubah pahaman lain, dia tetap dengan Islam, tetap dengan Allah Rasul, kata ulama yang ni sah iman dia. Sekalipun dia tiru, imannya sah. Faham tak tu? Kalau jenis meniru yang seorang lagi, dia ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, makna kalau last minute orang tu ubah, aku akan ubah. Memanglah sekarang ni A jawapannya. Sekalipun orang tu tak ubah, sekalipun dia tak ubah, dia tetap naik, tapi kita ternanti-nanti, makna kalau dia ubah, aku akan ubah. Faham tak tu? Sekarang ni dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul, tapi kalau seandainya nenek moyang dia ataupun orang yang dia tiru tadi ubah kepada pahaman lain, makna aku pun akan ikut. Jenis taklid yang macam ni kafir, tak sah iman dia. Sebab tu bahaya taklid. Maka disuruh kita belajar ni, beriman ni, biarlah berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil-dalil yang kita belajar, yang kita faham. Kenapa kita percaya Allah tu mesti ada, Allah tu satu, tidak berbilang-bilang, Allah tu kuasa, tidak lemah. Ada alasan, ada dalil, ada bukti yang kita belajar, yang kita faham sendiri, bukan ikut-ikut orang. Ada penggolongan yang beriman dalam keadaan belajar ni, memahami ilmu dan dalil-dalil ni, ijma' ulama, muafakat ulama kata imannya sah, tidak diradui. Yang taklid tadi, ada ulama kata kafir, ada ulama kata beriman. Jadi tak sedap duduk situ, tak selesa tu. Sebab ada ulama yang mengatakan tak sah taklid ni. Ada pun orang yang belajar berdasarkan ilmu dalil, makna ijma' ulama sah imannya, tak ada keraguan langsung dah. Sebab tu dia disuruh kita belajar. Kemudian katanya musannif lagi, beriman itu percaya hati seseorang serta mengaku betul di dalam hatinya akan sungguh segala perkara, bukan separuh, segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia, akan pekerjaan agama itu diketahui dengan darurah, maknanya dengan mudah. Benda tu perihal agama, cerita pasal agama, pasal ibadat yang ada dalam agama Islam, tapi mengetahuinya tu dengan mudah, tak perlu nak belajar, tak perlu nak bawa dalil Quran, dalil hadis, nak kena mengaji tinggi-tinggi baru tahu. Tu maksudnya urusan pekerjaan agama yang diketahui dengan darurah, yakni dengan mudah. Macam semayang, puasa tu tak belajar pun, tak sekolah pun tahu. Tu maksudnya urusan agama yang diketahui dengan mudah tadi. Agak haram, judi haram, bukan masuk universiti baru tahu haram rupanya. Duduk pondok 15 tahun, wajib semayang rupanya baru tahu belajar. Tak payah belajar pun tahu semayang tu wajib, agak tu haram dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan urusan agama yang diketahui dengan darurah, dengan mudah. Tak datang rumah ngaji pun tahu semayang tu wajib, tahu agak tu haram, tahu judi tu haram. Maka perkara-perkara itulah tadi, dia percaya, hatinya terima, hatinya setuju, panggil beriman. Diketahuikan dia dengan darurah, benar, dengan tidak kena fikir dan bicara. Tak payah nak fikir-fikir dalam-dalam, tak payah nak kena selidik dalam-dalam, tak payah nak kena buka kitab banyak-banyak, nak kena keluarkan dalil Quran, hadis, ijma' ulama dan macam-macam lagi, nak mengetahui sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, tak perlu. Bahkan tahu belaka, tua dan muda, bahkan orang tua pun tahu, orang muda pun tahu, budak-budak pun tahu akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama budak-budak pun tahu itu urusan agama Islam. Orang tua pun tahu itu urusan agama Islam. Silat-silat orang kafir pun tahu itu urusan pekerjaan agama Islam. Apa yang kata Mamat, apa saya tak pergi sembahyang Jumaat ni, sudah pukul 1 mah. Dia pun tahu sembahyang Jumaat. Dia pun tahu. Masuk mudahnya benda, tak perlu belajar pun, dia boleh tahu. Tu urusan agama yang diketahui dengan mudah.
Habis. Dan terbentuklah iman itu atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman. Rukun iman. Yang pertama daripada rukun iman, percayakan Allah. Ni percaya yang macam mana? Percaya yang macam mana? Selama ni kita percaya pada Allah ni percaya yang mana ni? Zon, syak, waham ataupun yakin? Tu jawab sendiri ya. Jawab sendiri, tak payah cakap dengan orang. Diam. Dia diam. Kita tahulah pegangan kita sendiri. Jangan cakap dengan orang. Dia kata salah, betulkan. Taubat pada Allah sungguh-sungguh. Taubat pada Allah sungguh-sungguh. Ngaku kelemahan kita. Ya. Kadang-kadang dia yakin, tapi bila dia tiba musibah dia macam goyang. Tu namanya tak jazam lah tu. Dia jazam ni tunggang terbalik pun begitulah dia. Dia tak dipengaruhi oleh keadaan. Jadi nak tahap tu nak kena ada dalil-dalil lah. Kena yakin. Kalau jenis tiru-tiru ni, sama lah macam kita nak tuduh orang. Kita kata orang ni bersalah ni, dia yang mencuri ni. Dia yang mencuri ni, saya yakin dia yang mencuri. Kemudian orang peguam-peguam tadi duk hujah-hujah atas kita. Mana dalil ni, mana bukti yang kau kata dia curi? Mula-mula kita tadi bukan main semangat, kata dia yang salah, dia salah. Lama-lama saya rasa kan dah turun tadi tu. Tadi bukan main tadi yakin, tapi bila dah dihujah dengan kita tak ada bukti, saya rasa dia lah yang ambil. Dah rasa pula. Kan dah turun tu, yakin ni makna sepenuh hati. Macam itulah keadaan iman kita pada Allah Rasul. Walaupun sekarang dia kata yakin, tapi dengan tak ada dalil, tak ada bukti, apabila dihujani hati kita ni dengan bisikan syaitan, nafsu dan pahaman-pahaman yang sesat yang ada ni, duk serang. Lama-lama awal rasa-rasa, biarlah. Bila rasa-rasa, kufur dah. Dia dengan Tuhan tak boleh rasa-rasa. Tak boleh main rasa-rasa. Dia kata, betul ke Tuhan ni ada? Kita tak belajar pula. Kita kata betul, mesti dah. Dah kalau ada, mestilah dia bagi apa yang kau nak. Ni makin kau nak, makin kau tak dapat. Makin kau susah. Ya ke dia ada? Ni setan tuan-tuan. Dia memang kerja dia nak mensyirikkan kita. Dia tak pernah berhenti. Dia tak pernah berehat. Dia tak pernah tidur. Tu sifat setan. Sifat nafsu, nak menyesatkan kita. Dia tak pernah berhenti. Jangan, kata Imam Ghazali, jangan kau sangka satu masa setan nafsu ni akan angkat bendera putih nak berdamai dengan kita. Dah, kau jangan fikir macam tu. Itu anggapan-tanggapan orang yang jahil. Sebenarnya setan nafsu ni takkan berhenti sampai nyawa kita keluar daripada jasad kita. Dia akan cari jalan kok mana orang ni mesti kena jadi kafir sebelum dia mati. Kalau sekadar buat dosa besar, minum arak, berjudi, berzina, belum sampai dia punya matlamat. Sebab apa? Allah dah janjikan semua dosa besar Allah akan ampunkan, kecuali apa? Mensyirikkan Allah. Dia nak kita sampai situ. Kalau setakat minum arak, dia tak tinggalkan lagi. Dia tak tinggalkan berzina, bunuh orang. Dia tak, sebab belum sampai target dia. Target dia nak mengkafirkan. Bila orang ni kafir, barulah sama-sama tak dapat syurga. Kan orang dengki macam tu. Biasa tak dengki? Biasa. Dia diam. Biasa tak berdengki. Apa tu dengki? Tak boleh tengok orang lain dapat nikmat. Kita merasakan, menginginkan supaya nikmat yang ada pada orang tu hilang, sama ada nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat. Kalau kita tengok keluarga tu bahagia, laki bini elok, kita kata mudah-mudahan gaduh lah. Tu. Bila madu yang ni dengan madu yang tu baik, mudah-mudahan bercerai lah salah seorang. Tu. Dengki tu tuan-tuan. Ada tak? Ya. Tu kena tahu penyakit. Yang nama dengki ni apa? Kita kena tahu simptom dia. Baru tahu jenis penyakit dia, baru boleh nak cari dia punya penawar. Ni kita kata dengki, kita pun tak tahu apa dengki. Macam mana kita nak cari dalam hati kita ada dengki ke tidak? Sebab tu suruh belajar ilmu tasawuf tu. Dengki ni menginginkan, mana kita ada harap mudah-mudahan nikmat orang ni hilang. Kalau dia meniaga, mudah-mudahan dia rugi. Kalau dia bahagia, mudah-mudahan bergaduh. Kalau dia ada pangkat, mudah-mudahan digugurkan. Tu.
Tapi tengok dalam Islam ni boleh juga berdengki kalau kena pada tempatnya. Boleh tak? Ya ke? Contoh. Baik. Saya Perdana Menteri. Saya Perdana Menteri, saya ada kuasa, saya ada jawatan, tu nikmat. Tapi saya salah gunakan nikmat. Saya gunakan kuasa saya untuk perah ubut saya punya orang bawahan, mencuri harta orang, memberah ubut orang, buat kezaliman. Makna saya dah menggunakan jawatan ni kepada perkara maksiat. Tiba-tiba tuan-tuan ni, rakyat saya ni, mudah-mudahan tukaulah orang lain. Sebab apa yang nak tukau sangat tu? Adakah tuan-tuan benci sebab saya ni ada jawatan? Tak, tuan-tuan tak suka penyalahgunaan kuasa kepada benda maksiat. Dengki tak namanya? Dengki tapi tidak berdosa. Itu hukumnya harus. Tapi hati-hati. Tiba-tiba, sebab apa? Tiba-tiba saya taubat kepada Allah. Saya tak buat dah benda-benda tu. Saya gunakan kuasa saya kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Tiba-tiba tuan-tuan masih lagi turunlah, gantilah. Itu menunjukkan tuan-tuan bukan dengki dengan sebab maksiat, tapi tuan-tuan dengki dengan sebab nikmat yang ada pada diri saya. Faham? Macam tu lah. Ni orang tu dah taubat dah baik dah, kita kata rupanya kita hati yang tak elok. Dia ada pendirian. Macam dia dapat apa pendirian tetap ada orang macam tu ayat dia tu. Pendirian yang tetap pada orang. Pendirian dia tetap. Makna jazam lah tu. Tapi pastikanlah pendirian yang tetap tadi tu betul dengan nafsul amrinya. Seperti mana yang disuruh tu. Jangan pendirian dia tetap pada pahaman yang lain pula. Itulah maksud saya, boleh guna pendirian aku tetap pada Allah. Boleh. Jangan pendirian tetap pada pahaman lain. Sebab pahaman lain pun dia tetap juga pendirian dia. Dia tetap dengan Wahabi dia. Dia tetap dengan Wahabi dia. Dia tetap tak pakai ijma' ulama'. Tetap juga tu, tapi tu tak dia pakai. Sebab tetap pada benda salah. Dia nak suruh tetap ni pada benda betul. Benda salah tak boleh tetap. Kena ubah cepat-cepat, pergi kepada benda yang betul. Percayakan Allah, maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh. Waktu pun dah habis sungguh dah ni. Waktu dah habis sungguh. Dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia Tuhan, dengan ataupun yang bersifat ia Allah dengan sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Selama ni yang kita tak nak belajar tauhid, ataupun orang yang tak nak belajar tauhid lah. Dia kata, tak apa, memadalah, aku ni syahadah, aku percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Apa sifat Tuhan? Kenapa kita percaya yang dia tu Tuhan? Apa sifat Tuhan? Tu yang dia suruh belajar tu. Dalam kitab ni ada dah semua. Sebab ada orang kata tak payah belajar sifat 20 ni. Kita memada dengan percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul dah lah. Dengan Qul Huwallah pun kita boleh kenal Tuhan. Banyak cantik muka kita baca pun tak betul. Baca Qul Huwallah pun tak betul. Allahus Samad, Samad mana? Tengoklah kalau time tahlil juga orang baca kalau nak makan kari kambing. Allahus Samad kan jadi walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Siap. Dah baca macam tu, ngam baca pun tak betul, erti jauh sekali, maksud jauh sekali. Keluarkan sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus pada Allah daripada Qul Huwallah tu, keluarkan. Keluarkan daripada Qul Huwallah tu, keluarkan mana sifat uluhiyah Tuhan, sifat ketuhanan Tuhan, mana sifat yang mustahil bagi Allah, mana sifat yang harus bagi Allah, mana keluarkan. Allahus Samad ataupun Allah tu satu yang bagaimana? Allah tu satu yang bagaimana? Kita pun satu. Duduk seorang kat rumah orang panggil satu. Cuma manusia panggil seorang lah. Satu, seorang. Adakah sama satu kita dengan satu Allah? Macam mana tahu tak? Apa maksud berdiri dengan sendiri? Apa maksud Allah berdiri dengan sendiri? Yang segera faham, berdirikan sendiri ni makna dia bangun tanpa siapa-siapa tolong. Bukan tu murad. Bukan tu yang dimaksudkan. Kalau tu maksudnya rosak akidah kita.
Kan maknanya nanti dihuraikanlah tu dalam bab dia berdirikan sendiri, makna dia tak berkehendak kepada pencipta dan dia tidak berhajat menumpang sesuatu yang lain. Kerana kalau dia menumpang sesuatu yang lain, dia tu bukan zat, dia sifat. Dia akan datang. Tak tahulah pelajaran nanti bila punya episod, tak tahulah. Tunggulah. Drama episod beratus-ratus kita boleh tunggu. Drama apa tak tahulah dalam TV tu, beratus-ratus episod. Kita istiqomah, satu episod tak tertinggal. Siap rakam, takut ketinggalan. Ni lebih-lebih lagi lah, jangan tertinggal. InsyaAllah sikit lagi. Jadi Allah Ta'ala tu Tuhan. Jadi apa sifat ketuhanan? Jadi Tuhan ni dia ada sifat dia yang berbeza daripada makhluk. Maka di situlah nanti kita akan dihuraikan, ditegangkan supaya kita boleh faham. Jadi sifat ketuhanan ni wajib kita kena tahu supaya kita boleh pegang. Makna sifat yang wajib bagi Allah ni kena tahu sebab nak pakai. Sebab yang sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Begini diterangkan. Suruh pakai, suruh i'tiqad, suruh jazamkan dalam hati sifat-sifat yang wajib. Nanti diajar pula sifat yang mustahil, makna sifat yang tak layak, yang tak boleh ada sekali-kali pada Allah, sedia kala lagi dan selama-lamanya sifat ni tak boleh ada pada Allah, tak boleh diterima pada akal adanya sifat tu pada Allah. Apa dia sifat yang mustahil pada Allah? Dia akan terangkan begini pun kita kena tahu supaya kita boleh mensucikan hati kita. Jangan diletakkan sifat-sifat itu pada Allah. Jadi yang wajib kena tahu sebab nak pakai, yang mustahil pun kena tahu sebab nak mengelak. Macam jalan, kita nak tahu jalan elok je ke? Mana tempat borgol lubang kita kena tahu sebab nak betul? Macam kalau kita masuk trek kat Sepang tu, kita kena tahu ni lap berapa dia punya condong. Ini lutut boleh cecah ke tidak? Main tu tuan, saya ada sign kat Sepang lah. Saya ada sign kat Sepang lah. Baru ni kawan ajak, jom Ustaz, jom masuk trek. Kata nanti ada. Kalau kau sponsor aku masuk lah. Taubat lahumlah. Tak ada motor setahun setengah. Sakit je pun. Kita jatuh dekat turn 4. Jatuh dekat turn 4 jatuh. Seronok jatuh dalam tu. Bukan jalan-jalan orang jatuh dalam tu. Pelumba dunia. Jadi kita jatuh, kita termasuk tu. Saja je kita kawan-kawan budak-budak motor. Lepas tu abang ni panggil kita panggil budak motor panggil. Nak kata lagu mana? Kemudian cari tempat berhenti dah. InsyaAllah sabar belajar, istiqamah. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus, kalaulah seorang tu tidak mengaku putus, sungguh begitu. Maksudnya dalam banyak-banyak sifat ketuhanan yang tak terhitung banyaknya itu, ada satu sahaja sifat yang dia tak percaya dengan putus hati dia. Contoh dia kata, betul ke Allah Ta'ala tu tahu semua benda? Yang lain dia terima, yang lain dia percaya, yang lain dia jazam, yang lain dia yakin. Satu je sifat tu. Satu je dia ragu. Ya ke Tuhan tu tahu segala benda, tahu maknanya contohnya ada berapa banyak debu-debu pasir atas dunia, Allah tahu satu persatu. Ya macam tu. Maknanya dia meragui. Betul? Maknanya dia meragui sifat ilmu Allah. Yang mana ilmu Allah tu, Allah mengetahui segala perkara dalam bentuk juz'iyah, makna satu persatu secara detail Allah tahu. Sebab apa? Sebab tiap-tiap satu tu dia yang buat. Dia yang buat. Sebab ada pahaman yang mengatakan Allah ni, Tuhan ni dia tahu dalam bentuk umum saja. Ada pahaman yang macam tu. Dia kata Allah ada ilmu, Allah tahu, tapi Allah tahu kan umum. Allah tahu kan banyak sahaja. Jumlah Allah tak tahu. Ada pahaman yang macam tu. Maka kita jangan macam tu. Bila dia kata Allah hanya tahu dalam bentuk banyak, mana Allah tahu kan banyak pasir. Berapa jumlah? Allah tak tahu. Maknanya jahil tak? Jahil. Boleh kena letakkan sifat jahil pada Allah? Tak boleh. Sebab tu kita menafikan sebarang jenis kejahilan. Tak ada pada Allah. Sebarang jenis kejahilan. Lupa, leka, lalai, tak tahu, tak reti, tak faham. Itu semua adik-beradik sepupu sepapak jahil lah tu. Tak ada pada Allah. Maha suci Allah daripada sifat jahil dan yang seumpamanya. Tak ada pada Allah sekali-kali. Sampai bila-bila tak ada. Tiba-tiba dia ragu satu. Maka jika seorang itu tidak mengaku putus, dengan begitu, atau ia mengetahui juga, dengan tidak mengaku, dia tahu, dia faham, tapi hati tak terima.
Kan beza. Tahu tu lain. Tak semestinya apa yang kita tahu hatinya terima. Tak semestinya benda yang kita tahu hati terima. Banyak je benda yang kita tahu tapi hati kita menolak. Ni dia tahu tapi hatinya tolak benda tu. Sedangkan perkara tu melibatkan perkara yang wajib bagi Allah. Dia tolak, dia tak terima. Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah. Dia tak beriman dengan Allah. Dan adalah ia orang yang meragui tadi tu, yang tak beriman tadi adalah ia orang yang kafir di sisi Allah. Apa maksud di sisi Allah? Di sisi manusia biasa, di atas dunia dia Islam. Di sisi Allah Ta'ala dia kafir. Dan jikalau sembahyang, puasa sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia puasa, hakikatnya di sisi Allah kafir. Sekalipun waktu dia mati diuruskan jenazahnya seperti orang Islam, mandi, kafan, sembahyang, ditanam di tanah perkuburan orang Islam, ditalkinkan, tetap kafir. Maknanya dia tak boleh berubah. Dia takkan berubah daripada kafir tadi jadi beriman. Asbab tu imam bacakan talqin, asbab budak tahfiz datang bacakan Quran, asbab ada 100,000 orang solatkan jenazah dia, dia tetap kafir lah. Sebab tu kita jangan harap amalan orang. Jangan harap amalan orang, jangan harap tahlil orang, jangan harap sedekah orang, jangan. Kita buat kita punya sendiri. Bila dah cukup, makna jangan rasa cukup. Bila dah ada, maknanya kalau orang lain tak tolong pun alhamdulillah. Ni kita tak nak buat persiapan diri kita sendiri, harap orang. Anak kita belum tentu, kawan-kawan kita belum tentu. Sekalipun dia orang boleh tolong pun, kalau Allah izinkan dapatlah, kalau tak izin tak dapat. Sebab tu jangan harap orang, buat persiapan diri sendiri. Ni mengaji ni di antara buat persiapan lah ni. Ngaji sungguh-sungguh, betulkan niat kita, minta tolong dengan Allah bagi taufik, sihat, afiat. Banyak lagi benda yang kita nak belajar, banyak lagi benda yang kita belum dapat amalkan, sedangkan benda tu Allah dah bagi faham pada kita. Banyak benda-benda haram yang kita dah tahu tapi kita belum mampu nak tinggalkan lagi. Minta tolong pada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah setakat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana fakir ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kutri mutawakkal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.